Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita pada pagi ini dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tahun 2. Unit 1. Cabaran ruang. Tajuk Teroka ruang. Standard pembelajaran yang terlibat dalam unit ini ialah 1.1.1 melakukan pergerakan ke ruang am yang telah ditetapkan. Yang kedua pula 2.1.1 membezakan pergerakan mengikut ruang. Seterusnya 5.1.5 mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, kita perlu mengenal pasti apa itu ruang am. Ruang am adalah ruang luas dan sempit yang membolehkan kita bergerak menggunakan pergerakan yang sesuai dan selamat. Oleh itu, ruang am ini bermaksud ruang luas. Ruang luas ini membolehkan kita bergerak bebas. Mungkin kita boleh berlari, melompat dan sebagainya. Okey, manakala ruang sempit pula menyebabkan pergerakan kita terhad dan terbatas. Contohnya, ketika kita menaiki tangga, ruang antara tangga itu adalah sempit. Jadi, pergerakan kita juga terhad. Kita perlu berjalan dengan perlahan-lahan supaya tidak terjatuh ketika menaiki atau menuruni tangga. Kerana ruangan tersebut kita panggil ruang sempit. Sebab itulah di sini ditekankan bahawa kedua-dua ruangan ini memerlukan pergerakan sesuai dan yang paling penting adalah selamat. Murid-murid boleh rujuk buku teks digital PJPK tahun 2 muka surat 2. Sekarang kita cuba meneliti gambar ini. Okey, jika kita tengok di sini, yang murid baju biru ini ialah Zarid. Manakala murid perempuan ini ialah rakannya. Okey, sekarang ini Zarid dan rakan-rakannya sedang melaksanakan satu pergerakan di dalam ruang yang disediakan. Oleh itu, kita kena pasti dahulu ruang jenis apakah Zarid dan rakan-rakannya sedang lakukan pergerakan. Okey, kena pasti ruang. Kita tengok sebelah, ruang ini adalah ruang luas. Kenapa ruangan ini ruang luas? Kerana ruang ini mempunyai halangan sedikit. Jika kita teliti, hanya ada halangan 1, 2, iaitu halangan berbentuk tangga. Tangga yang pertama naik, tangga yang kedua turun. Oleh itu, Zarid dan rakan-rakannya menggunakan pergerakan berjalan, menaiki dan menuruni tangga dengan berhati-hati. Okey, kita boleh tengok kat sini. Mula daripada sini, Zarid naik. Kemudian sampai sini, dia berhenti sekejap. Dia lihat kawan dia turun tangga dulu. Kemudian barulah dia turun tangga. Sebab itulah cikgu tegaskan dekat sini, berjalan menaiki tangga. Pastikan pergerakan yang kamu lakukan sesuai dengan halangan dan ruang yang kamu terokai supaya kamu sentiasa selamat. Jika kita perhatikan di sini, Zarid boleh saja melompat tangga ini. Kalau tangga ini ada 1, 2, Zarid boleh melompat saja tangga ini. Tetapi cikgu cakap kat sini apa tadi? Yang mula-mula tadi apa? Selamat, sentiasa selamat. Andai kata Zarid buat keputusan untuk melompat anak tangga ini, keberengkalian untuk dia jatuh adalah amat tinggi. Oleh itu, walaupun ruangan ini luas, Zarid perlu
memutuskan satu pergerakan yang selamat agar dia tidak tercedera. Oleh itu, pergerakan paling selamat di sini ialah berjalan perlahan dengan menaiki anak tangga dan seterusnya menuruninya dengan perlahan. Teks PGPK muka surat 3. Jika kita lihat di sini, terdapat pelbagai halangan. Ada satu halangan pertama kat sini, kedua tangga, ketiga bangku panjang, kemudian turun anak tangga. Selepas itu ada halangan satu lagi di sini. Jadi kita secara automatiknya dapat melihat bahawa keadaan di sini agak sesak. Bila sesak, kita dah kena pasti bahawa ruangan ini adalah berbentuk sempit. Ruang di sebelah merupakan ruang sempit. Sebab ada banyak halangan, jadi ruangan ini jadi sempit. Okey. Ruang ini mempunyai banyak halangan. Banyak halangan ada di dalam ruang ini. Dalam satu ruang ini ada banyak halangan. Pergerakan yang perlu dilakukan untuk melepasi halangan ini adalah kita perlu melakukan beberapa pergerakan, dan pergerakan yang kita pilih itu mestilah sesuai dengan halangan yang kita tempuhi. Kita tak boleh pilih pergerakan yang tidak sesuai, kerana kalau kita pilih pergerakan tidak sesuai, kita akan tercedera. Okey, kita tengok pergerakan yang pertama. Murid berbaju hijau ini merangkak bawah halangan. Cuba kalau kita tengok dekat sini gambar dia. Kon ini ada 1, 2, 3. Kat sini ada 3 halangan. Kon kemudian diletakkan dengan kayu. Murid lelaki ini tidak boleh berdiri kerana halangan ini adalah rendah. Jika dia berdiri, keberkalian untuk dia merempuh halangan ini adalah tinggi. Iaitu pergerakan yang paling sesuai untuk dilakukan ialah merangkak. Kemudiannya berjalan, menaiki dan menuruni tangga. Di sini ada anak tangga. Pergerakan paling sesuai di sini ialah berjalan. Seterusnya mengimbang badan di bangku panjang. Kalau kita tengok kat sini ada 1, 2 tangga. Dia naik kat sini, kemudian baru dia turun dekat sini. Sebelum turun, kita perlu tempuhi satu lagi halangan, iaitu halangan berbentuk bangku panjang. Bangku ini menghubungkan tangga naik dan tangga turun. Jadi pergerakan yang paling sesuai untuk kita lakukan kat sini ialah mengimbang badan. Pastikan badan kita seimbang dan bergerak secara perlahan seperti yang dilakukan oleh murid baju merah ini. Kemudian bila sampai ke anak tangga B ni, kita turun dengan perlahan-lahan. Seterusnya melompat halangan. Jika kita tengok kat sini ada 1, 2, 3. Halangan ini agak rendah. Saya tak nak menyusup, saya nak melompat. Tetapi kat depan ni ada murid yang berbaju ungu. Saya perlu rendahkan badan untuk bergerak lancar. Murid ini menyusup, sedangkan murid perempuan baju hijau ini membuat keputusan untuk melompat. Mengapa? Cuba kita kaji sebentar. Jika kita tengok fizikal murid perempuan ini agak tinggi dan halangan ini rendah baginya. Jadi keberangkalian untuk dia melepasi halangan ini adalah amat tinggi. Jadi dia buat keputusan, dia yakin dan dia boleh melompat melepasi halangan ini. Manakala murid baju ungu pula fizikalnya agak rendah. Jadi dia membuat keputusan untuk menyusup masuk ke bawah halangan supaya dia dapat melepasi halangan ini dengan selamat. Jadi dekat sini kita boleh
lakukan dua pergerakan, sama ada kita pilih untuk melompat atau menyusup. Macam cikgu cakap tadi, setiap halangan yang kita tempuhi mestilah berkaitan dengan fizikal kita juga. Kalau kita yakin kita tinggi dan kita kuat dan kita yakin kita boleh lompat halangan ini, gunakanlah pergerakan melompat. Tetapi kalau kita rasakan diri kita tak yakin, kita rasa kita tak lepas, gunakan pergerakan yang paling selamat, iaitu menyusup bawah halangan. Kesimpulannya, kita perlu mengenal pasti ruang sebelum menentukan pergerakan yang sesuai bagi melepasi halangan tersebut. Pastikan pergerakan yang kita gunakan sesuai dengan fizikal, iaitu saiz tubuh badan kita dengan halangan yang kita bakal tempuhi. Perkara ini penting untuk memastikan kita sentiasa selamat. Okey, itulah kesimpulan dia. Apa-apa aktiviti yang hendak kita lakukan, pastikan ruang aktiviti yang kita hendak lakukan itu selamat, dan pastikan juga ruang itu sempit atau ruang yang luas supaya tidak menimbulkan sebarang kecederaan. Murid-murid perlu join Google Classroom. Cikgu kemudian jawab kuis yang cikgu sediakan di dalam Google Classroom tersebut. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.